Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Ma'arifin dari kelas PT1 S1 11. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Irfan. Baiklah, hari ini cikgu nak berbicara tentang kesalahan tanda baca. Walaupun kesalahan tanda baca itu mudah dan dipandang remeh, akan tetapi terdapat banyak kesalahan tanda baca yang dilakukan oleh pelajar-pelajar mahupun pelajar sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Oleh hal yang demikian, marilah kita lihat apakah kesalahan-kesalahan tanda baca yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar. Baiklah, sekarang cikgu bersama dengan Ammar, pelajar sekolah menengah. Sekarang ni cikgu nak tanya kepada kamu, Ammar, apakah kesalahan tanda baca yang kamu tahu? Kesalahan tanda baca yang saya tahu ialah kesalahan tanda noktah, cikgu. Oh. Baiklah, mari kita tanyakan kepada pelajar lain, apakah kesalahan tanda baca? Cikgu. Baik, Nazmi. Apakah kesalahan tanda baca yang kamu tahu? Tanda soal? Mantap sekali. Baiklah, tadi kita dah tahu kesalahan tanda baca. Dua tanda baca yang kita dah tahu, tanda noktah dan juga tanda soal. Sekarang ni mari kita tanyakan kepada pelajar lain. Syuaib. Ya, cikgu. Cikgu nak tanya kamu, apakah kesalahan tanda baca yang kamu tahu? Saya tahu tidak meletakkan tanda koma, cikgu. Tanda koma itu yang ketiga. Baiklah, tadi kita dah tahu 3 kesalahan tanda baca. Mari kita pergi kepada pelajar lain. Kita ada Ucok di sini. Ucok, kamu tahu tak apakah kesalahan tanda baca yang lain? Tanda seru. Tadi kita dah tahu 4 kesalahan tanda baca. Mari kita cari yang lain. Kristina, kamu tahu tak apakah kesalahan tanda baca yang lain? Tanda sempang. Tanda sempang. Mari kita pergi cari tanda yang seterusnya. Merah, apakah tanda baca yang lain? Titik berlindung. Mari kita cari tanda yang terakhir. Adik, Ya. apakah tanda yang terakhir, Dek? Tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata. Baiklah murid-murid, apakah yang kamu tahu tentang kesalahan tanda baca? Apa dia? Tak tahu? Mari cikgu tunjukkan. Apa itu tanda baca dan kesalahan-kesalahannya? Yang pertama, definisi tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca juga diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Terdapat 7 tanda baca utama. Yang pertama, tanda noktah atau titik. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda tanya atau soal. Yang keempat, tanda seruan. Yang kelima, tanda sempang atau sengkang. Yang keenam pula adalah tanda noktah bertitik. Dan yang terakhir sekali, tanda pengikat kata atau petik. Jadi, sekarang kamu dah tahu kan tanda baca utama? Baiklah murid-murid. Sekarang ini, mari kita lihat apakah kesalahan tanda baca yang sering dilakukan. Kesalahan yang terdapat dalam ayat di atas adalah kesalahan tanda noktah atau titik. Kesalahan tanda baca ini akan menyebabkan kekeliruan dalam melontarkan intonasi yang betul ketika membacakan ayat tersebut. Oleh hal yang demikian, ayat yang betulnya adalah orang Cina makan kuih bulan semasa pesta Tanglung. Di akhir ayat tersebut
kita perlulah meletakkan tanda noktah atau titik. Di dalam teks ini pula terdapat kesalahan tanda koma. Penggunaan tanda noktah telah salah diguna pakai dan akan menimbulkan ketidakpastian ketika membaca ayat di atas. Jadinya, ayat yang betul adalah, namun beliau pernah menghadapi pelbagai cabaran dengan meletakkan koma selepas namun. Kesalahan yang seterusnya adalah kesalahan tanda noktah. Seperti yang kita tahu, apabila ayat itu ingin dimatikan, seharusnya terdapat noktah atau titik di hujung ayat. Jadi, ayat yang betulnya adalah kerana penangkapan udang jenis ini bermusim dengan meletakkan tanda noktah di hujung ayat. Seterusnya adalah kesalahan tanda noktah yang terdapat pada baris yang pertama teks tersebut. Sedia maklum, apabila ayat itu ingin dimatikan, seharusnya juga terdapat noktah atau titik di hujung ayat. Jadi, ayat yang betulnya adalah Cikgu Tan mahu membawa peralatan sukan ke bilik sukan dengan meletakkan tanda noktah di hujung ayat. Kedua teks ini pula terdapat kesalahan tanda koma. Penggunaan tanda noktah telah salah diguna pakai dan akan menimbulkan ketidakpastian ketika membaca ayat di atas. Sepatutnya, tanda koma perlu diletakkan apabila ingin menyatakan lebih dari satu contoh. Jadi, ayat yang betul adalah Guan Hong dan Sandra menolong Cikgu Tan membawa bola, gelung dan jaring ke bilik sukan. Baiklah murid-murid, kesalahan tanda baca yang terdapat dalam teks ini pula adalah kesalahan tanda seru. Sepatutnya, tanda seru diletakkan pada ayat yang akan ditekankan dan bukannya diletakkan selepas penanda wacana. Oleh itu, tanda baca yang sesuai diletakkan dalam ayat ini adalah selain itu, tanda koma statusnya sebagai masjid negeri menjadikan masjid ini sebagai tempat tumpuan orang awam yang ingin beribadat. Seterusnya, kesalahan tanda baca di dalam ayat ini pula adalah kesalahan tanda noktah. Titik noktah sewajarnya diletakkan di akhir ayat untuk menutup atau mematikan sesebuah ayat. Justru itu, ayat yang sepatutnya ditulis adalah kemudian, koma, kami bergerak ke balai nobat yang terletak berdekatan dengan Masjid Zahir. Contoh kesalahan ayat yang terdapat pada ayat ini juga adalah kesalahan tanda noktah. Ayat yang betul bagi kesalahan itu adalah Pak Long juga menanam pokok manggis, duku dan nanas. Sepatutnya pokok manggis selepas pokok manggis. Kesalahan yang terdapat pada ayat ini pula adalah kesalahan tanda sempang. Tanda sempang atau sengkang sepatutnya diletakkan pada perkataan yang boleh disengkang atau disempangkan sahaja. Oleh hal yang demikian, ayat yang betul dalam gambar ini adalah buku-buku itu diletakkan di atas meja itu. Baiklah, kesalahan tanda baca yang terakhir adalah kesalahan tanda noktah dan tanda soal. Sepatutnya, apabila kita melontarkan sesuatu soalan, kita sepatutnya meletakkan tanda soal dan bukannya noktah agar tidak menimbulkan kekeliruan apabila ayat itu dibacakan. Jadinya, ayat yang betul di sini adalah siapakah wanita yang berbaju ungu itu? Dengan meletakkan tanda soal di akhir ayat. Baiklah, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan kepada semua dapat kamu gunakan sebaik mungkin dan memberi manfaat pada kamu pada masa hadapan. Jadi akhir kalam, kalau ada sumur di ladang, bolehlah cikgu menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Bye.